Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Adapun jika ada dosanya itu meninggalkan umpama fardu sembahyang, maka wajib pula atas seseorang tu mengqadha segala fardu yang luput itu. Ini kesinambungan daripada perbicaraan kita yang telah lalu, iaitulah membicarakan berkaitan dengan rukun-rukun taubah, yang mana rukun taubah ini secara umumnya ada 3 rukun, yang mana jika seseorang itu cukup 3 rukun ini serta cukup syarat, maka taubah seseorang tadi ialah taubah yang sempurna. Iaitulah taubah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manakala cukup rukun, maka sahlah taubah tersebut. Andainya tidak cukup rukunnya, maka tidak dikatakan dengan taubah. Maka yang pertama rukun-rukun taubah, iaitulah yang pertama menyesal atas perbuatan maksiat yang kita lakukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya seseorang itu menyesal bukan kerana Allah, akan tetapi kerana ditimpa kecelakaan, kerana ditimpa penyakit, kerana ditimpa bala, lalu tu mari menyesal di hati dia, Allah kena dah. Tapi dia menyesal tu kerana penyakit ataupun bala, maka tak cukup rukun yang pertama. Yang mana rukun yang pertama ini iaitulah kita menyesal di atas perbuatan maksiat yang dilakukan. Menyesal tu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua rukun taubah, iaitulah kita perlu meninggalkan maksiat yang kita lakukan tersebut, yang kita bertaubat itu. Misalnya kalau berjudi, bertaubat daripada judi, kena tinggallah maksiat judi tu. Kalaulah seseorang itu tak sembahyang, menyesal dah dia, nak bertaubat dah dia di atas maknanya tinggal sembahyang kelakuan dia tadi tu. Lalu tu dia kena lakukanlah sembahyang, kena tunai dah lah. Ini rukun yang kedua, tinggal akan maksiat yang dia taubat tu. Kalau masih lagi duk buat, duk cakap saja taubat, tapi maksiat tersebut duk buat lagi, ini tak nama taubah. Rukun yang kedua bagi taubah,
iaitulah kita meninggalkan maksiat yang kita taubat tadi. Dan rukun yang ketiga iaitulah kita kena cita di dalam hati. Azam yang kuat di dalam hati tidak akan kembali tidak akan mengulangi maksiat yang kita lakukan hak kita taubah tadi. Kalau kata berjudi, maknanya pada akan datang azam di dalam hati takkan ulangi lagi maksiat yang tersebut. Ini 3 rukun taubah yang mana ianya jika kita bertaubat tersebut bukanlah maksiat yang bergantung dengan meninggalkan fardu, bukan bergantung dengan manusia, maka 3 rukun itu cukup dikatakan dengan taubah. Sebaliknya, jika maksiat dosa hak kita nak taubat ni bergantung dengan kita tinggal fardu, berkait dengan kefarduan, lalu tu kata pengarang rahimahullahu ta'ala, adapun jika ada dosanya itu meninggalkan umpama fardu sembahyang. Kalaulah kita tinggal maksiat, kita tinggal fardu, kalaulah ada kita buat maksiat hak berupa berkait dengan kefarduan atas kita, maka jika ada dosanya itu meninggalkan umpama fardu sembahyang, hak berkait dengan kefarduan, umpamanya tinggal sembahyang, yang mana tinggal sembahyang ni berkait ialah perkara fardu, maka wajib pula atas seorang tadi wajib mengqada segala fardu yang luput itu. Wajib kena qada pula segala fardu hak kita tinggal tadi tu. Misalnya orang tu selama ni tak sembahyang, lalu tu dia bertaubat pada Allah. Bertaubat pada Allah, nyesal di atas maksiat yang dia tinggal sembahyang tadi, kerana Allah dia menyesal sungguh. Yang kedua, kena tinggal lah, janganlah ulang, maksudnya janganlah kita tu masih lagi meninggalkan sembahyang. Yang ketiga, cita dalam hati tak akan ulangi lagi tinggal sembahyang. Yang keempat, rukun di seseorang tadi pula tambahannya kena qada sembahyang tadi. Dia kena qada. Ini rukun yang keempat, kena qada. Begitu jugalah orang yang tinggal fardu puasa. Puasa dalam bulan Ramadan, dia tinggal, maka selama ni tak puasalah dia misalnya. Lalu tu dibuka hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, nyesal dah dia daripada tinggal puasa tadi. Yang kedua, dia tak ulangi dah, maknanya tinggal puasa tu. Yang ketiga, azam dalam hati dia tidak akan ulangi dah pada masa akan datang, tinggal puasa tadi. Rukun yang keempat di seorang tadi, mesti dia kena qada puasa yang dia tinggalkan selama mana sebelum daripada ni. Dia kena qada. Ini rukun yang keempat bagi orang yang bertaubat, yang berkait maksiat tu ialah maksiat kefarduan, tinggal kefarduan. Maka ada 4 rukun di seseorang tersebut. Orang hak nak bertaubat tadi, habis tu 4 rukun. Sebaliknya pula, dan seterusnya. Dan jika ada maksiat itu bergantung dengan manusia, kalaulah maksiat tu maksiat hak bergantung dengan manusia, derhakanya kepada Allah, tapi ada kaitan dengan manusia, nama dosa dengan anak Adam. Bukan manusia yang beri dosa. Itu bukan kita derhaka pada Allah, tapi dia ada kait dengan manusia, dengan anak Adam. Maka tambahan dia orang ni
tambahan rukun yang keempat juga. Tadi tambahan rukun yang keempat bagi orang yang meninggalkan kefarduan, kena qada. Ada pun hak bergantung dengan manusia, ada rukun yang keempat juga. Asasnya 3 tadi, menyesal, tinggal maksiat, azam dalam hati tak akan ulangi maksiat tersebut pada masa yang akan datang. Tambah daripada tu. Rukun yang keempat lah. Bagi mereka yang ada buat salah yang berkait dengan manusia. Derhaka dia kepada Allah, tapi ianya berkait dengan manusia. Dan jika ada maksiat itu bergantung dengan manusia. Contoh, seperti mencuri. Misalnya dia curi. Dia curi. Tu dia mencuri. Mencuri harta orang. Maka disyaratkan nak sah taubat tadi itu syaratnya memulangkan ia seorang akan harta itu. Dia kena pulangkan harta tadi. Kerana apa? Kerana ianya bergantung dengan manusia, curi. Derhaka pada Allah. Tapi curi ni ada kaitan dengan manusia, dengan harta orang. Oleh kerana ada kaitan dengan manusia, iaitulah harta orang kita ambil, maka syarat yang keempat mesti kena pulangkan akan harta tu. Ni kalau ada lagi. Atau ganti akan harta tu kepada empunya bagi harta yang kita curi. Kalaulah harta tak ada dah, habis dah kita guna, maka kita kena ganti. Kena ganti hak kita curi tu. Atau minta halal ia seorang yang mencuri tadi daripadanya, daripada empunya harta. Dia kena minta halal dengan tafsil pada mazhab kita Syafi'i, dengan detail, dengan bagi tahu kepada orang tu kesalahan kita mencuri bagian tadi tu. Kena bagi tahu. Kena pulangkan satu, kena ganti, atau kita minta halal. Ataupun kita minta halal kepada dia. Kita kena minta halal lah. Ataupun terus kepada minta halal selalu, boleh juga. Dan ceritalah kesalahan kita kepada dia tadi. Ini rukun yang keempat jika ianya bergantung dengan manusia. Samalah contoh-contoh lain lagi. Maksiat-maksiat kita pada Allah tapi bergantung dengan manusia. Contohnya mengumpat, memfitnah, mengadu domba, buat orang jadi bala. Apa lagi? Ikutlah benda-benda hak bergantung dengan manusia. Maka pada ketika itu disyaratkan pula rukun yang keempat di dia, mesti dia kena minta maaf gitu. Nak minta maaf lah kalau nisbah kepada kita mengumpat. Kita duk kata huduh pada dia. Kita duk mencaci dia. Maka kita kena minta maaf. Kena cerita, hari tu aku ada kata huduh pada kamu. Hari tu aku ada caci kamu, maki kamu, fitnah kamu, dan sebagainya, mengumpat pada kamu. Kena cerita satu-satu. Ini jika ianya bergantung dengan manusia, maksiat tersebut, maka kita perlu minta maaf. Kalau nisbah harta, kena pulang balik ataupun kena ganti balik. Kena ganti balik. Jadi jenis-jenis dosa yang bergantung dengan manusia ni ada beberapa perkara lah. Yang pertama dalam bab harta, seperti berhutang tadi tu, kita kena bayar balik lah. Kena ganti balik lah, pulang balik lah. Kalau tidak, ataupun kena minta halal gitu. Itu dalam bab harta. Ataupun dalam bab diri, kita pukul orang, kita kata orang, kita
tendang orang. Tu kena minta maaf juga. Tu syarat yang keempat, kena minta maaf. Kena bagi tahu pada dia minta maaf. Yang ketiga dalam bab maruah. Tadi mengopak, fitnah, maki, kena minta maaf. Tu rukun yang keempat. Ataupun dalam bab agama, tuduh orang tu sesat, tuduh orang tu buat bid'ah. Apatah lagi duk kata kupu pada orang. Kena minta maaf. Tu semua tu bergantung dengan manusia. Ataupun kita khianat kehormatan dia. Kacau anak bini orang. Misalnya anak dara orang. Kena pergi minta maaf. Kena pergi minta maaf. Ini semua dosa kita dengan Allah. Derhaka kita kepada Allah. Akan tetapi ianya bergantung dengan manusia. Dia bergantung dengan manusia. Habis kat situ. Jadi syarat rukun yang keempat, jika maksiat tersebut bergantung dengan manusia, dia kena minta maaf. Kalau bab harta, kena pulang balik. Kalau ada lagi harta tersebut masih lagi kita simpan, curi mutu tu kena hantar balik. Tapi mutu tu habis dah, tak tahu pak mana contohnya, maka kena ganti mutu lain. Ataupun minta halal. Minta halal kena bagi tahu. Kena bagi tahu, aku ada curi hari tu, mutumu pelik sekian, minta maaf lah, minta halal lah. Kalau dia halal lah. Gitu. Kalau dia minta suruh ganti, kena ganti. Tu dia. Baik. Jadi pada mazhab Syafi'i, kena bagi tahu secara tafsir kesalahan kita. Bersalahan pada mazhab Imam Malik. Ada pemazhab Imam Malik memada minta halal dengan ijma', dengan secara umum. Memada minta halal secara umum. Maksudnya minta maaf lah. Minta maaf dah. Saya dulu ada buat maksiat. Saya dulu ada buat salah silap tu. Minta maaf lah. Itu secara umum. Ini di sisi mazhab Imam Malik. Pendapat dia. Pendapat mazhab kita Syafi'i tadi, kena bagi tahu satu-satu kesalahan yang kita buat. Yang mana maksiat ni bergantung dengan manusia. Kena bagi tahu apa hak kita buat pada dia dulu. Mazhab Imam Malik tak memada minta halal dengan secara umum. Minta maaf lah. Salah silap kawan, salah silap saya. Dulu-dulu ada buat salah tu, minta maaf belakalah. Gitu. Itu mazhab Imam Malik. Dan ada padanya, pada pandangan mazhab Malik ni keluasan, legalah. Bila ada pandangan mazhab Imam Malik ni, maknanya kita bagi tahu secara umum, minta halal secara umum. Maka jika tiada kuasa ia seorang memulangkannya, tak mampu dia nak memulangkan, umpama harta tadi, dan tiada menghalal oleh yang empunyanya. Orang tu pun tak halal, minta maaf pun tak halal. Nak pulang tak mampu, nak minta halal, orang tu tak maaf. Gitu. Maka hendaklah bersungguh-sungguh ia seorang hak nak bertaubat ni, hak maksiat bergantung dengan manusia, pada mengikhlaskan taubatnya. Dia kena bersungguh-sungguh berusaha sedaya upaya dia akan taubat tadi tu, dan memohonkan akan Allah Ta'ala, minta dengan Allah Ta'ala, buka hati dia, buka hati orang tadi. Kena bersungguh-sungguh lah taubat tu. Mudah-mudahan, harap-harapnya menjadikan ia Allah akan yang empunya harta hak kita curi tadi tu. Ataupun kalau kita mengupak, mudah-mudahan orang hak kita mengupak tadi tu redha pada hari kiamat. Mudah-mudahan dia redha. Ni setelah mana kita pergi minta maaf dah, dia tak halal. Dia tak maaf juga. Hak ni kita kena bersungguh-sungguhlah bertaubat pada Allah Ta'ala. Takkan ulang lagi, maknanya kesalahan kita tadi.
Lepas tu pohon pada Allah Ta'ala, buka hati dia. Ataupun kita beristighfar pada dia, buat kebajikan kepada dia. Tu apa ni, apa maksudnya, hadiahkan pahala kepada dia misalnya. Mudah-mudahannya di akhirat kelak, maknanya dia redha kepada kita. Kerana kita duk beri pahala pada dia ni, duk istighfar pada dia. Siapa duk istighfar tu? Dia tu dulu duk istighfar atas dunia dulu. Mudah-mudahan dia redha pada hari kiamat kelak. Tu jika dia tak halal, setelah mana kita minta maaf dah pada dia. Kerana sunat bagi seseorang tadi untuk beri kemaafan. Adapun kita hak buat salah, maknanya wajib kena minta maaf. Orang tu pula yang kita minta maaf tu, dia sunat saja memaafkan kita. Begitu. Sungguh pun sunat jika memaafkan hak ni, maknanya rahmat Allah luahlah kepada orang tadi. Kerana dia suka memaaf, Allah Ta'ala akan maaf kesalahan orang yang tersebut di akhirat kelak. Kita nak kemaafan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis itu. Dan setengah daripada syarat taubah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam.